COVID-19 yang telah melanda dunia telah pun banyak mengubah landscape politik dan ekonomi dunia, termasuklah juga di Asia Tenggara. Kesan daripada itu, berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengurangkan lagi penularan wabak ini daripada terus tersebar di seluruh dunia. Krisis kesihatan ini juga telah banyak mengganggu dengan sangat dahsyat terhadap ekonomi dan juga sosial di dunia, di mana hampir semua perniagaan ataupun ekonomi global tertutup. Krisis kesihatan ini juga telah menyebabkan gangguan ekonomi dan sosial yang dahsyat apabila aktiviti ekonomi global hampir terhenti. Kos ekonomi yang tinggi akibat pandemik COVID-19 termasuk penutupan perniagaan, peningkatan kemiskinan dan juga beban fiskal yang begitu besar. Di dalam kajian ini kami akan mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap politik dan ekonomi di Asia Tenggara, yang seterusnya mengetahui tindak balas Asia Tenggara terhadap pandemik COVID-19, dan akhir sekali menilai tindak balas yang dilaksanakan oleh Asia Tenggara terhadap pandemik COVID-19 dari aspek politik dan juga ekonomi. Tahun 2019, dunia telah dilanda satu virus baharu yang dikenali sebagai COVID-19. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), melaporkan bahawa kes pertama COVID-19 ditemui di negara China dan merebak secara meluas dan cepat di seluruh dunia, sehingga mereka mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam kebimbangan antarabangsa pada 30 Januari 2020 dan mencirikannya sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Berikutan penularan wabak ini telah menjadi satu cabaran kepada ASEAN untuk memastikan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara tidak berujung kepada kejatuhan yang teruk. Pandemik ini telah menyebabkan ekonomi dan juga aliran perdagangan di seluruh dunia tidak dapat dijalankan seperti biasa akibat pelaksanaan lockdown, penutupan sepadan negara dan juga penutupan sektor ekonomi. Sebagai contoh, di Malaysia yang merupakan salah sebuah negara di Asia Tenggara juga mengalami krisis beban kewangan setelah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan menyebabkan 7 buah negeri di Malaysia mengalami krisis kewangan melebihi 60%. Dan Malaysia juga turut mengalami penurunan KDNK sebanyak 7.2 dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Dari sudut politik pula, ASEAN perlu mengekalkan unsur-unsur seperti solidariti yang teguh, kehendak politik yang kukuh dan tadbir urus yang baik, serta perlu mengorak langkah bagi mencapai kerjasama diplomatik bersama negara-negara berkepentingan seperti Amerika Syarikat dan juga China. Krisis ekonomi telah membawa maksud penurunan yang kentara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan dalam sebuah negara yang telah disebabkan oleh berbagai faktor seperti krisis kewangan, inflasi dan kadar faedah pinjaman dalam sebuah negara termasuklah Asia Tenggara. Krisis kesihatan yaitu pandemik COVID-19 telah menjadi penyebab krisis ekonomi berlaku pada negara-negara di Asia Tenggara dan telah menyebabkan pengurangan dalam pengeluaran, pendapatan, pekerjaan dan lain-lain. Melalui krisis ekonomi yang dialami oleh negara-negara Asia telah terlibat dalam pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan kepada penurunan KDNK, peningkatan pengangguran dan gangguan rantaian makanan. Teori yang digunakan dalam kajian ini ialah liberalism, yang mana teori ini mengutamakan kerjasama antara pihak. Liberalism ini juga tidak mempunyai matlamat utama selain daripada mempentingkan kesejahteraan fizikal dan kebendaan. Negara-negara ASEAN masa pandemi COVID-19 telah bekerjasama untuk memerangi wabak, menyebarkan kesedaran virus dan menjalankan vaksin. Ini menerangkan bagaimana kerjasama dan dengan antara bangsa dapat membantu menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi. Setelah pandemik COVID-19 menular di seluruh dunia, ia bukan saja memberi dampak yang negatif kepada sektor kesihatan, tapi juga kepada sektor ekonomi khususnya. Dan Asia Tenggara tidak lari daripada dampak yang negatif ini. Ekoran daripada perkara tersebut, ia memberi kesan yang buruk terhadap ekonomi dalam negara dan juga melibatkan ekonomi hubungan dagang serantau, dan pada masa yang sama membawa kepada permasalahan-permasalahan baru timbul. Pengarah urusan tabung kewangan antarabangsa Kristalina Georgieva menyifatkan bahawa krisis ekonomi pada tahun 2019-2020 pada pandemik tersebut
beliau menifatkan bahawa krisis ini merupakan krisis yang lebih teruk daripada krisis ekonomi pada 1998 dan juga 1999. Bahkan kumpulan 7 ataupun negara-negara G7 seperti Amerika Syarikat, Itali, Jepun terpalit dengan kemerosotan ini. Apatah lagi negara-negara Asia Tenggara yang kita boleh katakan sebahagian besar daripada negara-negara ini merupakan negara membangun. World Bank dan juga IMF sebagai institusi kewangan antarabangsa masing-masing telah mengeluarkan 14 bilion dan juga 1 trilion dalam usaha sebagai pakej rangsangan ekonomi dan pelancaran pelan pinjaman kewangan antarabangsa. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara menurun dari 4.4% pada tahun 2019 kepada 1.1% pada tahun 2020 sebelum ia melantun semula pada tahun 2021 pada kadar 4.1%. Pandemik COVID-19 telah memberikan impak kepada krisis ekonomi di seluruh Asia Tenggara. Kajian menunjukkan penurunan yang ketara dalam pertumbuhan GDP dan juga penurunan dalam permintaan secara global. Misalnya negara seperti Thailand dan juga Indonesia mengalami pengangguran yang serius disebabkan ekonomi negara terlalu bergantung kepada sektor pelancongan. Setelah melihat dan meneliti beberapa kajian lepas, kajian menunjukkan kerajaan di seluruh Asia Tenggara memberikan tindak balas yang berbeza terhadap pandemik ini, di mana kerajaan telah melaksanakan pakej rangsangan fiskal yang bertujuan untuk menyokong golongan perniagaan dan juga golongan isi rumah untuk menstabilkan ekonomi. Seterusnya, bagi dapatan kajian kesan pandemi COVID-19 terhadap politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Bagi aspek politik, kesan pandemi COVID-19 seperti yang kita tahu ialah penangguhan pilihan raya, bukan sahaja di Malaysia, namun di Indonesia dan juga di Filipina. Penangguhan ini berlaku akibat daripada penularan COVID-19 yang tidak terkawal, menyebabkan kedua negara ini menangguhkan pilihan raya mereka demi mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Seterusnya, dari aspek politik, kesan terhadap aspek ekonomi. Kesan terhadap aspek ekonomi di Asia Tenggara seperti kekurangan peluang pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dan juga kekurangan ekspor dan import sesuatu negara di Asia Tenggara. Untuk dapatan kajian bagi objektif tindak balas Asia Tenggara terhadap COVID-19 berdasarkan aspek politik, dari segi politik, negara-negara di Asia Tenggara mengamalkan berbagai jenis strategi dalam menghadapi krisis ekonomi ataupun wabak COVID-19 ini. Terdapat dua jenis tindak balas utama ataupun yang ketara yang boleh dilihat apabila melihat tindak balas negara-negara di Asia Tenggara dari aspek politik ini, yaitu yang pertama, tindak balas yang positif ataupun cepat ataupun atas, dan yang kedua adalah tindak balas yang kurang baik, kurang positif dan lebih lambat. Bagi tindak balas negara yang lebih positif, tindak balas seperti dari negara Vietnam adalah salah satu negara yang menunjukkan tindak balas yang baik. Negara Vietnam dengan kepimpinan satu parti dan kepercayaan rakyat antara negara adalah salah satu faktor yang menjadikan Vietnam adalah salah satu negara yang berjaya dalam menangani kes COVID-19 ini dari aspek politik. Contoh negara lain yang boleh dikatakan baik dalam mengawal wabak COVID-19 ini dari segi aspek politik adalah negara Singapura, negara Taiwan, dan juga negara Thailand. Bagi tindak balas yang kurang baik, negara pertama yang kita dapat lihat adalah negara Filipina, disebabkan oleh respon yang ditangguhkan, masalah kepercayaan masyarakat, dan juga ketidakstabilan birokratik negara. Seterusnya dari aspek politik ekonomi pula, sama seperti apa yang negara-negara di Asia Tenggara lakukan, tindak balas ekonomi di Asia Tenggara adalah bervariasi. Namun semua tindak balas yang berlainan ini adalah bertujuan ataupun bermatlamatkan hanya kepada satu, yaitu untuk mengawal, meringankan beban rakyat dan mengawal kerosakan ekonomi negara yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Sebagai contoh, Malaysia telah melancarkan pakej dan rangsangan ekonomi
seperti yang dilakukan pada 27 Februari yang bernilai RM 20 bilion. Seterusnya pada 27 Mac yang bernilai 230 bilion dan juga pada 6 April yaitu RM 10 bilion. Semua package-package ini adalah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu mengawal kerosakan ekonomi negara Malaysia dan sekaligus membantu meringankan beban-beban yang dihadapi oleh keluarga-keluarga ketika pandemi COVID-19 melanda di Malaysia. Berhubungan dengan tindak balas Asia Tenggara terhadap wabak COVID-19 ini dapat kita lihat bahawa disebabkan respon yang berbeza-beza ini membawa kepada keberkesanan tindak balas mereka dengan hasil yang berbeza juga. Kalau kita lihat, semua negara juga melaksanakan perintah kawalan pergerakan iaitu PKP, lockdown, kuarantin dan memberikan dana kepada bahagian kesihatan mereka. Tetapi kenapa keberkesanan setiap negara ini adalah berbeza-beza? Apabila kita lihat tindak balas yang berkesan, kita boleh melihat ke arah negara Singapura dan Vietnam. Mengapa tindak balas mereka berkesan? Ini kerana secara politiknya kerajaan mereka pantas untuk bertindak menutup sempadan, memberikan ujian yang meluas seperti swab test dan juga mengambil langkah kuarantin dengan cepat. Mereka juga menyalurkan dana kepada bagian kesihatan mereka untuk dibangunkan. Untuk melihat ke arah negara yang tindak balas mereka kurang berkesan pula, kita bolehlah melihat ke arah negara Filipina dan Thailand. Awalnya, Presiden Duterte, Presiden Filipina, beliau mengejek mereka yang mendesak penjarakan Rusia, mengatakan bahwa orang terlalu takut dengan wabak ini. Namun, beberapa hari kemudian Presiden Duterte mengumumkan penutupan Metro Manila dan seluruh pulau Luzon, salah satu bandar mega terbesar di dunia. Tindak balas Filipina ini adalah tidak konsisten dan dikira sebagai clumsy ataupun amatur yang telah menyumbang kepada bilangan kes wabak COVID-19 yang paling tinggi di Asia Tenggara. Disebabkan itu, KDNT Filipina jatuh merundum sebanyak 20%. Melihatkan tindakan oleh Thailand, respons mereka pada mulanya adalah berkesan. Tetapi ini mungkin disebabkan oleh kerajaan mereka yang sering memfokuskan kepada bahagian kesihatan negara mereka. Ya, kesihatan negara mereka adalah kukuh dan maju. Kami dapat simpulkan bagi tajuk tugasan kami ini adalah kami dapat mengetahui apakah kesan COVID-19 kepada negara-negara di Asia Tenggara melalui dua jenis aspek, yaitu aspek politik dan juga ekonomi. Selain itu, kami juga dapat mengenal pasti tindak balas yang dilakukan dan apa yang kami dapati, negara-negara di Asia Tenggara itu mempunyai variasi ataupun kepelbagaian dalam cara mereka merespon terhadap krisis ekonomi yang dihadapi atas sebab penyebaran wabak COVID-19 ini. Keberkesanan negara-negara ini juga adalah bervariasi. Ada negara yang lebih berkesan dari aspek politik dan ekonomi, dan juga ada negara yang kurang berkesan untuk mengawal wabak COVID-19 yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara ini. Secara ringkasnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat negara yang melakukan tindak balas secara positif dan negatif. Sekian dan terima kasih.